Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wafi ni'ma kafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham al-malaikatil muqarrabin. Allahumma ya qawiyya matinik fi syarri zalimin. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa min syarri dunya wa syarril akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik, muka surat 203 Saya recap balik. Pada sesi lepas kita bicara ada satu sifat bagi Allah Tuhan, Allah SWT, sifat harus. Bukan maksud dia boleh ada sifat ke dia tak boleh ada sifat, no. Sifat harus ni lebih kepada tindakan Allah, perbuatan Allah. Dia boleh buat apa yang disuka, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah juga yang memilih. So kalau orang duk sibuk kenapa lah Allah tak tolong Gaza, Allah tak tolong Palestin, Allah tak tolong ini. Itu punya rahsia yang besar yang kita tidak tahu hikmah-hikmah dia. Sebenarnya ujian kepada kita ketika melihat saudara kita dalam kesengsaraan, what are you doing? Kita tengok kesian itu ini. Siapa tolong dia? Hizbullah, Yaman, Al-Quds. 3 ni tolong. Yang lain tolong dengan bersidang dan mengecam. Tapi kita tolong juga dalam konteks keuangan, doa, sembahyang hajat, boikot dan seumpamanya. Banyak soalan boikot ditujukan kepada saya, nak bincang, nak jawab panjang lebar tu. Dan ini bukan platform dia lah, sebab kita belajar sifat 20. Okey. Selalu minum Milo, ini minum kopi ya. Esok dah okey minum Milo boleh ya. Tak beli produk Nestle, tak minum Milo, Maggi bersusun kat rumah. Jadi saya tidak mengatakan sehingga seperti mana Majlis Ulama Indonesia ada mengatakan haram. Okey. Saya ni peribadilah, boleh ambil saya punya pendapat, tak nak campak longkang tu ke. Saya tak sampailah nak kata haram, ya. Tapi kalau boleh, sumbangan kita. At least kalau selalu pakai sabun Lux, pakailah sabun cap kapak. Lux is Procter & Gamble, dia banyak kosmetik banyak Yahudi. L'Oreal dan seumpamanya, ya. Tak pakai sabun Lux, pakai sabun lain pun boleh. Okey. Jadi mana yang kita boleh, bolehlah. Sebab kalau saya nak kata haram, platform Meta, platform Facebook, IG dan WhatsApp itu Yahudi tu, Mike Zuckerberg confirm Yahudi. Confirm Zionis. Sebab tu saya tak balas WhatsApp awak, haram. Boleh. Jadi persoalan fiqh, saya bukan pada isu politikal. Pada persoalan fiqh ni, sejauh mana boikot boleh, tak boleh. Alright, dah melencong dah tu. Baik, so Allah punya sifat harus. Maknanya dia boleh buat dan apa dia tak, apa yang dia boleh buat dan dia tak nak buat pun boleh. Dia nak buat orang kafir kaya pun boleh. Nak buat orang kaya miskin pun boleh. Okey? Secara akal dia boleh memberikan, dia tak bagi pahala kita pun tak apa, sebab dia harus. Secara akal lah. Tapi kebenaran itu bukan berpandukan kepada akal semata-mata seperti Mu'tazilah. Kebenaran berpandukan kepada syarak. Siapa beramal baik, dia dapat begini, miskala dzarratin khairan yara, dia nampak, dia akan balas jaza, balasannya syurga dan bla 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 begitu. Cuma syarat amal diterima itu ikhlas dan mengikut kaedah yang betul. 2 syarat ni. Sembayanglah tunggang tunggik sembayang. Fiqh tak betul. Habis tak terima. Batal tu meaning rejected. Sedua syarat amalan diterima mengikut kaedah syarak. Yang kedua ikhlas. Dua ni. Ikhlas, memang ikhlas, tapi tak betul sembahyang. Tak jadi ya. Okey.
Betul sembahyang tapi tak ikhlas pun tak terima. Betul sedekah, betul lah tu, tapi tak ikhlas, tak terima. Rosak tauhid, tak belajar akidah, rosak amalan, tak belajar fiqh, rosak pahala, tak belajar tasawuf. 3 ni kena faham. Okey, bukan nak jadi ustaz. Kebuih dah mula saya kata belajar agama nak jadi ustaz. Kita orang Islam belajarlah agama, tak kisahlah awak jurutera daerah ke, jurutera cawangan ke, jurutera jadian ke, belajarlah. Okey. Jadi ini sebab ketika itu Mu'tazilah mengatakan bahawa Allah wajib membuat yang baik dan terbaik. Ahlussunnah tidak begitu. Nyatanya kita sakit, bukan? Siapa yang buat kita sakit? Allah. Adakah sakit sesuatu yang baik? Tidak. Itu hujah yang paling mudah. Kerana Mu'tazilah mengatakan Allah itu wajib buat baik dan yang terbaik. Makanya orang Islam yang membuat dosa besar pada Mu'tazilah itu, dia tidak dimasukkan syurga. Dan dia tidak dihukumkan kafir kerana dia mengucap la ilaha illallah atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Jadi ada beberapa isu, konsep dalam Mu'tazilah ketika itu ada beberapa 5 doktrin. Satu, Allah wajib buat yang terbaik untuk buat yang terbaik. Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Nyatanya ada orang melarat, nyatanya orang Gaza diserang dan dibom, hospital dibom dan sebagainya. Itu bukan yang terbaik. Jadi siapa yang melakukan itu tetap Allah. Tapi kenapa? Fa'alul lima yurud, dia melakukan apa yang dia kehendaki. Maka hikmah ini itu ditentukan ketika kita menerima bala dan ujian hikmah selevel hikmah saja yang boleh kita nyatakan. Hikmahnya orang Palestin bagaimana begini. Ujian kepada kita, apakah bantuan dalam bentuk apa? Doa silahul mukmin, setidak-tidaknya berdoa. Setidak-tidaknya berhenti dulu makan McD. Okey, setidak-tidaknya berhenti dulu Burger King. Okey. Dan pastikan mana-mana yang anda boikot itu sememangnya jelas melaburkan duitnya dalam military operation. Itu nak kena faham. Bini saya kerja McD bang. Ada satu soalan. Ini kaitan kenapa Allah tidak wajib baginya buat yang terbaik. Habis bini saya juga KFC gaji dah beribu. Dia pun derma Palestin juga. Macam mana nak jawab? So, pastikan bahawa apa yang anda boikot benar-benar satulah dilaburkan dalam military operation, pelaburan ketenteraan, atau setidak-tidaknya punya direct interest, punya kepentingan daripada Israel, ya, dan untuk melemahkan dari sudut ekonomi. Kerana sekarang mereka juga pengangguran zooming to 9.something%, kilang banyak ditutup dan sebagainya lah. Okey, di samping itu perlu berusaha. Ada orang bagi tahu kan hari kiamat Allah dah cakap memang besok macam ni, tapi ending dia kan orang Islam menang, sudah goyang kaki medang lah. Ending dia kita tunggu nanti Islam menang. Tak, masa awak tunggu ending tu berjuta dah orang mati, beratus ribu dah orang mati. Kena berusaha. Tu nak faham macam tu. Okey. Jadi Allah tak wajib bagi nak buat baik ke terbaik. Ada yang melarat duduk bawah jambatan, itu bukan terbaik. Ada yang miskin. Okey. Ada yang buat baik, ada family yang baik, tapi kesempurnaan dalam hidup ini hampir mustahil. Ya. Kesempurnaan dalam hidup ini hampir mustahil. Akhirnya mendefinisikan kesempurnaan itu apa. Problem kita mengatakan seolah-olah kita hidup di dunia ini selama-lamanya. Sebab itu kita mengukur sesuatu dengan ukuran dunia. Maka kita memandang rendah orang yang tak kaya, kita memandang tinggi orang berharta, berkedudukan dan berpangkat. Sebab ukuran kita dunia dan kita terlupa ini sementara dan besok kekal di sana. Itu cara nak fikirlah. Bukan nak tunjuk baik, tapi mesti ada pola pemikiran begitu. Okey, setidak-tidaknya. Okey, sambung. Maka kata Syekh Ibrahim Al-Laqani menolak pendapat Mu'tazilah dalam kitabnya, bukan kitab Mu'tazilah, kitab Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ini Jawharatul Tauhid menyebut wa qauluhum inna salaha wajibu alaihi zuhrun ma alaihi wajib alam yarau ilamu al-atfal. Wa shibaha fa hadril mahala. Dan pendapat mereka Mu'tazilah sesungguhnya berbuat baik adalah wajib bagi Allah. Ia adalah dusta. Hadza kalamu zur. Bukanlah wajib di atas Allah, tidak
Tidakkah mereka memerhatikan Allah menjadikan kanak-kanak sakit? Juga yang seumpama seperti mereka, maka berhati-hatilah berkata tentang sesuatu yang mustahil atas Allah. So, jawapan dalam Ahlussunnah wal Jamaah, Allah boleh buat apa dia nak dan apa yang dia kehendaki. Habis kita gitulah. Tapi kita perlu berusaha. Itu je beza antara Mu'tazilah dengan perbezaan antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hujah akal yang diberikan dalam Jarhatul Tauhid itu, kalaulah kamu mengatakan Allah itu mesti buat yang terbaik untuk kita. Nyatanya ada kanak-kanak sakit, kanak-kanak dibom, kanak-kanak terberangkap di bawah runtuhan bangunan dan seumpamanya. Itu kesalahan besar dalam undang-undang antarabangsa. Under public international law, you can the international humanitarian rules, Geneva Convention peperangan ni, orang perempuan tak boleh dibedal, agensi publik tidak boleh ditembak, bangunan struktur awam tidak boleh dimusnahkan, kanak-kanak, orang tua tak boleh dibunuh, dibom. Itu undang-undang dunia. Bahkan dalam Islam juga begitu. Kalau dalam Islam pokok-pokok pun tak boleh dihancurkan tu. Sebab itu ada pemimpin negara yang menggunakan precision teknik. Ketika dia nak serang, memang dia serang askar, camp ataupun gudang store senjata. Like Putin attack Ukraine using a precision tactic. Memang dia tepat, dia tak kacau lain. Okay. Jadi apa yang dibuat oleh mereka ni, mereka tak kira apa, semua bantai, semua bom. Itu kesalahan. Dia kesalahan, bila kesalahan berarti dia boleh dihadapkan di mahkamah antarabangsa dan sebagainya. Teorinya begitu. Tapi siapakah yang nak enforce judgment itu, yang nak melaksanakan keputusan mahkamah itu, test. Akhirnya dunia itu siapa kuat, dia di atas. Realitinya. Saya tak berbicara soal jurnal akademik, soal realitinya siapa yang kuat, dia di atas. Dia begitulah. Ya. Jadi tunggu masa Islam akan kembali gemilang, tapi janganlah berangan-angan begitu saja tanpa ada usaha. Ya. Okey, Syekh next. Syekh Dr. Noor Ali Salman Al-Qadhi Al-Kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Syarh Jawharatul Tauhid turut menolak pendapat mereka dengan katanya, jika dikatakan wajib ke atas Allah Ta'ala membuat sesuatu yang baik, maka siapakah mewajibkannya, sedangkan Allah Ta'ala berfirman, inil hukmu illallah, sesungguhnya ketetapan hukum hanyalah bagi Allah. Ya, hukum hanya Allah, ketetapan bagi Allah. So, kata Syekh Noor Ali Salman rahimahullah, kalau kamu kata Allah wajib buat yang terbaik, siapa yang suruh dia buat yang terbaik? Who is compelling Allah SWT to do the best? Itu isu dia. Jadi anda mengatakan, mengarahkan, seolah-olah ada sesuatu yang mengarahkan Tuhan supaya melakukan begini. Tidak, Allah tidak terpaksa. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran tadi. Okay? Hakikatnya Allah Ta'ala menghukum, lalu dia mewajibkan dan mengharamkan sesuatu. Dan tidak seorang pun yang boleh mewajibkannya. Tak mewajibkan. Okay. Jika dia mewajibkan Allah Ta'ala, maka ia membawa kepada kelemahan dan Allah Ta'ala tidak ada sifat memilih yang mutlak baginya, ialah mustahil atas Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Kalau anda mengatakan Allah wajib buat macam ni, buat yang terbaik, siapa wajibkan dia? Justru dalam keterpaksaan menafikan kemutlakan Allah sebagai kuasa, sebagai zat yang berkuasa, sebagai zat yang maha tinggi. So kita tak boleh kata Allah wajib buat yang terbaik. Dia suka dia boleh buat terbaik, tapi bukan satu kewajiban. Okey, tak mesti. Tapi nyatanya anda hidup dengan keadaan baik, anda boleh makan, anda boleh tidur, anda boleh tertawa dan berjumpa rakan, maka bersyukur. Sebab itu kalau dikatakan kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tak akan sampai hitungan itu. Penjumlahan terlalu banyak, cuma kita tak sedar. Ya, Allah tak wajib buat baik dan terbaik, tetapi nyatanya yang kita terima hari ini yang baik dan terbaik. Itu yang banyak orang tak bersyukur, dia tak faham. Kalau kamu mengira ta'udu ni'matullah la tuhsuha, kamu mengira nikmat Allah, kamu tak akan dapat kira, terlalu banyak. Okey, so selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah tamla'ul mizan, tuskilul mizan. Perkataan alhamdulillah itu memberatkan timbangan and so on.
So this is the point mengenai sifat harus. Kalau ada soalan saya akan tanya, adakah Allah wajib buat yang terbaik? Jawabnya tidak. Dalilnya tadi saya sudah nyatakan secara logik, secara akal dan juga secara nakli. Okay, habis di sini. So we have finished and covered all the 20 attributes yang wajib bagi Allah dan juga mustahil dan satu yang harus. Now kita nantakil ila mawdu'in jadidin tahta al-mawdu'i ta'alluq. Iftala safa 205. Okay, this is the new chapter. Hada mawdu' jadid, ta'alluq. Selalu jumpa ni. Ramai orang tak berapa clear. Ta'alluq ni apa benda? Okay. Okay, ta'alluq. Ta'alluq ni bergantungan. Tugas, peranan, fungsi atau kerja. Okay, sekarang kita dah faham Allah pasti ada sifat. We're talking about sifat wajib, berarti Allah pasti ada sifat itu. Allah mustahil, ada 20 sifat mustahil atas Allah. Berarti pasti Allah tidak memiliki sifat itu. Harus, berarti Allah ada sifat harus, dia boleh buat dan dia tak nak buat pun tak apa. Sebelum saya cakap wajib, jangan kembali kepada syarat wajib buat dosa tak ada, itu lain cerita. Itu syarat. Ini adalah hukum akal. Okey, bila kita dah faham zat Allah itu ada sifat wajib, ada sifat yang wajib 20 itulah kenapa 20 kita tak kata sifat Allah cuma 20. Itu minimum requirement untuk mengetahui ketuhanan Allah. Belajar sifat 20 ni sebab nak kenal Allah, minimum 20 ni you kena study. Ummahatus sifat, sifat-sifat yang pokok. Balik pada asal, jangan lost di tengah jalan. So 20 sifat ni, apa fungsi sifat? Saya tanya. Apa fungsi sifat? Fungsi sifat menetap berdiri pada zat. Saya tengok jawapan tu. Apakah fungsi sifat? Fungsi sifat berdiri pada zat. Peranan sifat berdiri pada zat. Okey, sebab kalau dia tak berdiri pada zat, nama dia bukan sifat, nama dia zat. Zat adalah maqama bi nafsihi, dan sifat adalah maqama bi ghairihi. Itu pelajaran awal dulu. Apa itu zat? Yang berdiri dengan sendiri, dan sifat adalah yang berdiri dengan benda lain. Dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Masin tak boleh berdiri dengan sendiri, dia mesti melekat pada apa? Garam. Masin melekat pada apa? Berdiri pada apa? Telur. Sebab tu orang cek telur masin. Telur masin, saya selalu tanya, awak nak telur ke, awak nak rasa telur ke nak rasa masin sebenarnya? Makan telur masin tu. Kalau anda kata saya nak rasa masin, makan je lah garam. Kalau nak rasa telur, makan je lah telur. Kenapa telur masin? Saya nak rasa bukan telur yang rasa masin sebenarnya. Awak nak rasa masin yang rasa telur, betul? Boleh? Okey, faham ya? Gemuk tu berdiri kat siapa? Kat badan orang. Tu cara dia. Alright. Sejuk berdiri kat siapa? Udara. Okey. Kek baru keluar daripada oven, panas berdiri kat mana situ? Kek. Sifat kudrah berdiri pada siapa? Pada apa? Zat Allah. So my point is, pekerjaan utama sifat dalam kajian akidah, ia berdiri pada zat. Itu je. Itu jawapan saya nak tengok. Okey. Bila dah faham konsep tu, mai cerita ta'alluq. Apa benda ta'alluq ni? Ta'alluq ni general linkage. Dalam bahasa orang Sungai Lang, ta'alluq adalah general linkage. Hubungan umum. Itu saya nak bagi tahu. Okay, now we look at this arti ta'alluq. Nahnu nanzur ila ta'rif ta'alluq. Apakah pengertian ta'alluq? Ma ta'rifu ta'alluq? Al-ijab, al-jawab, ta'alluq ila huwa talbus sifah amran zaidan ala qiyamiha bidzat. Talbus sifah amran zaidan ala qiyamiha bidzat. Menuntut akan sifat itu suatu perkara yang lebih daripada keadaannya yang berdiri di atas zat. This is a classical interpretation. So look at the footnote. Tugas utama sifat, keterangan 312.
Tugas utama sifat adalah berdiri pada zat. Ana syaratu hadha min qabl. Ta'alluq ialah kerja awak apa? Security guard. Okey, itu tugas dia. Security guard ditempatkan di mana? Dalam bilik rumah ke? Di pagar kilang. Itu fungsi dia. Tapi dia ada fungsi tambahan yang lain, betul? Dia ada kerja tambahan yang lain, bukan kerja dia duduk je dekat pos guard. Dia ada kerja tambahan dia yang lain. Apa kerja tambahan security guard? Ronda, betul? Ronda kilang, tulis dalam buku tu, pegang torchlight, suluh sana, suluh sini, layan orang dan so on. Itu tugas tambahan. Tugas utama, beri depan gate. Okey. Tetapi ta'alluq ialah tugas tambahan, the point, tugas tambahan setelah mana-mana sifat ma'ani berdiri pada zat Allah Ta'ala. Contoh sifat kuasa, apa tugas dia? Berdiri pada zat. Zat Allah, dia berdiri pada zat. Sebab sifat tak boleh berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri, yang wujud sendiri, nama dia zat. Yang menumpang pada yang lain, maqam bi ghairi, nama dia sifat. So tugas dia ialah menumpang ataupun berdiri pada zat. Okey. Tapi ada tugas tambahan, and tugas tambahan ini, the additional obligation, what we call is general linkage, itu dinamakan ta'alluq. Tugas tambahan dia, fungsi tambahan dia, additional jurisdiction dia adalah ta'alluq. Bergantung pada apa? Berkait dengan apa? Berhubung dengan apa? Tu dia. Okey, saya bagi contoh lagi, nak faham konsep ta'alluq. Apa kerja polis? Okeylah, polis banyaklah, JSJ, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, SPY, SB, General Duty, perhubungan awam, bla 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 bla. Okey, tugas polis secara umumnya adalah memastikan ketenteraman. Okey. Polis ada kuasa yang diberi oleh Police Act dan sebagainya lah. Akta Polis 1960 something. Okey, ada Suruhanjaya polis nak naik pangkat, orang atas tu bincang dia ni boleh naik pangkat ke tak, so okey, and so on. Okey, secara umumnya kita orang awam kita kata polis dia ada kuasa. Orang kampung selalu ingat tangkap atau tak tangkap, tu je lah. Bila dia ada kuasa, kuasa tu ada pada dia. Ada pencen tak ada lah. Ini gurauan. Awak takut boleh pencen tak? Tak takut kan? Boleh pegang-pegang lagi. Ini gurau saja, jangan marah. Kalau dia tak pencen lagi? Bukan takut, ya, saja. Tak nak cakap banyak. Okey. Sebab ada kuasa tu. Okey, dia ada kuasa. Kuasa tu ada pada diri dia, diberikan oleh undang-undang. Kuasa ada pada diri dia. Habis tu cuma dia ada kuasa macam tu je kan, melanguk. Adalah fungsi tambahan dia. Kerja tambahan dia apa? Buat roadblock, diri tepi jalan, prit, apa dan sebagainya lah. In the context of traffic. Tugas tambahan dia selain daripada kuasa menjaga ketenteraman itu adalah ta'alluq. Ini nanti dia berta'alluq kepada apa? Fungsi zat Allah berperanan tambahan kepada apa? Fungsi polis itu tadi dia berta'alluq kepada apa? What's the general linkage? Apakah perhubungannya dengan kuasa yang ada pada polis? Kenapa polis trafik tak tahan bot kerang kat murid? Ya, macam soalan bodoh lah, tapi sebenarnya tak bodoh. Kenapa polis trafik tidak menahan bot tangkap kerang? Okey, polis trafik tahan lori hantu di jalan? Okey, polis trafik tahan helikopter? Tidak. Polis trafik tahan basikal? Basikal tahan tak? Basikal tak tahan? Tidak tahan. Polis trafik tahan pejalan kaki? Tidak. You check road transport dan sebagainya lah, regulation.
Kuasa yang ada dia hanyalah bertakluk pada kenderaan bermotor di atas darat. Tu kuasa dia. Kuasa dia bertakluk kepada kenderaan bermotor di atas darat. Sebab tu dia tak tahan bot kerang kat Morib, kat Tongkar, dekat Kelanang, dekat Kampung Endah. Sebab kuasa dia tidak bertakluk kepada bot kerang. Boleh faham? Tu dia. Begitu juga nanti kita nampak sifat kudrah bertakluk kepada perkara apa? Sifat iradah bertakluk link kepada apa? Sifat ilmu bertakluk kepada apa? Sifat kalam bertakluk kepada apa? So, setiap sifat itu punya ta'aluk dan muta'alaknya, objek hubungannya itu nanti. Tu konsep ta'aluk, the general linkage. Okay, next. Jadi sifat tambahan itu setelah mana-mana sifat ma'ani berdiri pada zat Allah Ta'ala, maka masing-masing sifat ma'ani tadi selain daripada hidup tidak ada ta'aluk, ada tugas, peranan atau fungsinya masing-masing. Dah lepas kau tahu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. For each of these sifat, what are those the general linkage of this sifat ma'ani? For these qualitative attributes, what are their general linkages? Ma ta'aluk li hadhihi sifatil ma'ani. Okay. 2. Sebagai contoh sifat kudrah, kuasa, setelah ia berdiri pada zat Allah Ta'ala, tugas tambahannya atau ta'aluknya ialah mengadakan atau meniadakan. Ada sifat kuasa, fungsi itu dia duduk pada Allah, menetap pada zat. Macam tu je ke? Ada fungsi tambahan sifat selain daripada berdiri pada zat, dia mengadakan atau meniadakan. Tu ta'aluk sifat kudrah. Okay. Sebab kudrah dia mengadakan atau meniadakan. Okay, right. So next. Dusung dah. Ta'aluk bermakna bergantung, berkait dan berhubung. Ia juga bermaksud tugas, peranan, kerja atau fungsi sifat setelah ia berdiri pada zat. Okey, so saya harap anda sudah faham konsep ta'aluk. Sifat itu selain dia berdiri pada zat, dia ada tugas tambahannya. Apa dia buat? Apa dia buat? Apa yang dia buat? Apakah peranan bagi setiap sifat itu? So itu antara general ada hadza mafhum am an ta'alluq. Summa sifat yang mempunyai ta'alluq, okey, sifat mana dalam 20 kita bincang ni yang ada ta'alluq, yang ada link dengan benda lain, yang ada hubungan dengan benda lain, yang ada kerja tambahan sasaran kepada yang lain? Bukan semua dalam 20 sifat tu ada ta'alluq. Jawapan sifat yang ada ta'alluq tugas hanyalah sifat ma'ani, except sifat illa sifat al-hayat, kecuali sifat hayat. So bila bincang ta'alluq, kita hanya bincang sifat ma'ani. Okay, kam adadu sifat al-ma'ani? Kam? 7 sifatin. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. So our focus will be on these 7 attributes. Okay? Jadi kecuali dalam 7 itu hayat, hidup, tidak ada ta'alluq. Sudah ada 6. Okey, dalam sifat ma'ani itu yang ada ta'alluq ataupun tugas tambahan. Alright. Sifat hidup tidak ada ta'alluq, ia hanya menjadi syarat atau mengesahkan sifat ma'ani yang 6 itu berdiri pada zat Allah Ta'ala. Kenapa tak ada ta'alluq? Sebab dia hanyalah mengesahkan supaya sifat-sifat lain berdiri pada zat Allah. Why? Sebab hayat tu hidup. Kalau dah tak hidup, tak adalah cerita semua ni. Ya. So, sifat hayat tidak ada ta'alluq, ia hanya menjadi syarat mengesahkan. That's the point. Sifat ma'ani yang 6 itu berdiri pada zat Allah Ta'ala, kerana jika Allah Ta'ala tidak hidup dengan sifat hayat, maka tentulah sifat ma'ani tidak boleh berdiri dan tidak wujud. Okey ya. Okey, baik. Tengok nota kaki bawah. Masih lagi tentang ta'alluq dan ya, ini kerja tambahan daripada sifat pada zat itu, sifat itu. Kerja tambahan. Habis kerja dia sobona apa?
Kerja sempurna dia ialah berdiri pada zat. So nanti dia adalah additional, adalah portfolio lain, adalah link lain, ta'aluk yang lain. Samalah juga dengan sifat iradah hendak. Setelah ia berdiri pada zat Allah Ta'ala, tugas tambahannya atau ta'aluknya ialah menghendaki atau berkehendak. Kan sama? Tak sama, sebab dia sifat ni dia mestilah ada noun kan, isim kan. Sebab sifat ma'ani ni wujudi. Bila wujudi benda tu ada. Sedangkan berkehendak atau menghendaki amrun iktibari, dia bukan wujudi. Okey? Amrun iktibari hanya ada pada zihin. Right? So begitu juga dengan sifat sama, setelah ia berdiri pada zat Allah Ta'ala, tugas tambahannya ialah mendengar. Sebab itu dalam kitab-kitab di belah-belah utara, belah pantai timur, dia kata sama ni bukan mendengar, pendengar. Dia nak bagi dia sebagai kata nama. Itu orang Batani punya cerita lah. Tapi dalam konteks sini orang sini pelik lah. Dia macam kata sebagai noun, sebagai kata sifat, dia mesti kata nama. Menghendaki bukan kata nama. Dia jadi amr iktibari kan? Okey, tak kisah tu. Jadi anda mengimani dengar, mendengar. Okey. Cuba tengok. Okey, next. Ta'aluk dalam sifat ma'ani. Soalan 7. Apakah sifat yang mempunyai ta'aluk dalam sifat ma'ani dan ia berta'aluk dengan apa serta bagaimana keperincian dengan jenisnya? Okey, ada sifat berdiri pada zat, dia ada amron zaidan, perkara yang lebih, menuntut sifat akan perkara yang lebih, ada peranan, fungsi dan kerja tambahan. Kerja tambahan ini dia berta'aluk dengan apa? Apa objek kerja tambahan dia? Tukang kayu, dia ada bersifat kemahiran bertukang. Apakah dia punya objek ataupun sasaran berta'aluk dia? Tukang kayu, sasaran dia rumah kayu. Dia tak buat kilang batu. Tak ada macam tu. Polis trafik tadi ada kuasa, dia berta'aluk dengan apa? Sasaran dia apa? Kenderaan bermotor di atas darat. Okey. Kenapa lori hantu dia parking tepi jalan besar? Bersusun. Kenapa? Polis saman tak? Polis saman tak? Tak saman. Kenapa polis tak saman? Cuba fikir. Kenapa tak saman? Jangankan anda lah. Ini tips lah. Bukan tips lah. Anda isi minyak di petrol pump tak pakai helmet, dia tahan awak tak? Siapa pernah kena tahan tak pakai helmet di petrol pump? Tak pernah kan? Sebab apa? Sebab anda mengisi minyak. Anda bukan pemandu ketika itu. Okey? Tapi ketika mana anda sudah melalui jalan yang diwartakan, anda mula menunggang motor, berarti anda menjadi pemandu. Sebab dalam akta, barang siapa yang memandu. Yang duk lepak tepi jalan tu, dia memandu ke? Dia tak memandu sebab tak boleh. Anda faham? Dia bukan pemandu status ketika itu. Dia bukan pemandu. Dia tu takrif lain lah. Okey, baik. Jadi kalau polis trafik tadi ataupun askar dia ada kuasa berperang, teknik berperang. Apa kerja tambahan dia? Tembak musuh. Apa sasaran ta'aluk dia? Musuh orang, bukan kambing, bukan pokok pelam. Kuasa askar tidak berta'aluk pada pokok pelam. Kuasa askar tidak berta'aluk pada kambing. Kuasa askar tidak berta'aluk pada ikan di dalam parit. Kuasa askar berta'aluk kepada apa? Musuh yang diisytiharkan perang dengannya. Samalah nanti kudrah, kerja tambahan, ta'aluk dia kepada apa? Jadi kita akan belajar lah. Iradah dia berta'aluk, punya amron zaidan, apakah objek ataupun sasarannya itu nanti? Itu nama dia muta'alaq. Tengok contoh bawah. Jawapannya studi bawah. Tengok kolom tu ada 4. Kita ada al-awal, kedua, al-thalisu marabi'. Al-awalu sifat ma'ani kudrah. Kudrah apa? Kudrat, omnipotent, berkuasa. Allah berkuasa.
ta'alluq dengan segala yang mumkinat, muta'allaq. Tadi kita kata ta'alluq adalah kerja tambahan bagi sifat. Habis tu dia nak kerja apa sasaran kerja dia, bidang kuasa dia, objek yang nak dia kerjakan tu apa benda. Askar, objek dia musuh. Polis trafik, objek dia kenderaan. Polis marine, objek dia bot. Guru, objek dia murid. Dan seumpamanya. So, kudra, pekuasa, dia ta'alluq, dia the general linkage. Kerja tambahan dia nanti disasarkan berkaitan dengan segala perkara yang mumkinat. Mumkinat makhluk sahaja, tidak kepada yang wajib dan mustahil. Kat sini ada sedikit poning. Okay. Right, dia macam ni. Kudrah berta'alluq kepada perkara mumkinat. Sebab dia beza. Nanti iradah lain cerita, ilmu lain cerita. Okey, sekarang fokus kudrat. Bila dia berkuasa, dia berta'alluq, disasarkan hubungan dia dengan apa? Hanya dengan perkara mumkinat, bukan perkara wajib dan mustahil. Mumkinat ni apa? Makhluk. Mumkinat adalah makhluk. Seperti Allah berkuasa menjadikan manusia, malaikat, tumbuh-tumbuhan, bukit dan lain-lain. Semua yang disebut bukit, tumbuh-tumbuhan, malaikat, okey, manusia, itu makhluk. Bila sebut sifat kudrah, dia berta'alluq kepada makhluk, kepada mumkinat, benda yang boleh ada dan boleh tak ada, bukan kepada perkara wajib dan bukan kepada mustahil. Again, one question. Nyatakan hukum bagi pernyataan ini. Allah itu satu. Wajib, mustahil, harus? Wajib. Allah ada anak, wajib, mustahil, harus? Mustahil. Maka bila kata Allah boleh buat apa yang dia nak buat, dia boleh mengadakan dan boleh meniadakan, maka tak betul kalau ada orang tanya, kalau Allah sudah berkuasa segala-galanya, boleh tak dia buat Allah lain? Tu soalan dia. Katanya Allah berkuasa, ya. Habis kalau dia nak buat anak, bolehlah dah dia berkuasa nak buat apa pun. Pernah tak terbayang begitu? Tak boleh. Bukan tak boleh, maksudnya itu mustahil. Kena faham ni. Oh, Allah berkuasa, dia nak buat Allah yang kedua, Allah ketiga, tak apalah. Tidak. Allah yang kedua, Allah punya partner, Allah punya pasangan, Allah punya syarik, itu wajib ke mustahil? Mustahil. Sifat kudrah tidak berta'alluq kepada perkara mustahil. Sifat kudrah tidak kena mengena dengan mustahil. Sifat kudrah tidak disasarkan, there is no such general linkage to perkara mustahil. Tu point dia. So, bila orang kata boleh tak Allah buat Allah lain? Jawapannya, sifat kudrah tidak berta'alluq kepada perkara mustahil. Tu dia. Boleh faham right. Perincian Allah Ta'ala berkuasa mengadakan ijad atau tidak mengadakan makhluk i'dam sesuai dengan iradah kehendaknya. Sama. Kudrah iradah dia berta'alluq kepada perkara mumkinat. Boleh tak Allah nak buat Allah lagi? Tidak berta'alluq kepada yang mustahil. Sebab bila awak kata buat Allah lagi, berarti ada dua Allah, dan ini mustahil. Sifat iradah, kehendak dan kuasa Allah tidak disasarkan ke situ. Tidak bersasarkan ke situ, tidak ada hubungannya ke situ. Jadi bila sebut sifat kudrah, kena ingat Allah itu hidup, dia mengetahui, kemudian dia nak, kemudian baru dia buat. Tu yang empat serangkai dalam sifat ma'ani. Semua kejadian-kejadian tu mesti melalui proses tersebut. Allah tahu sedia kala, ya. Bukan dia baru tahu. Semua sifat tu qadim tau. Bukan zat Allah je qadim. Maka Allah tahu,
Dia nak pun sedia kala dari azali dia nak, dia tahu dari azali, dia nak, dan barulah dia buat. Okey, manifestasi ataupun kemenjadiannya itu di waktu imkan, di waktu baru. Okey, dia tahu dari dulu. Dia tahu awak ni besok duduk Sungai Lang baru. Tahu dah. Dia tahu. Dan akhirnya dia nak awak duduk Sungai Lang baru. Dan kudrah ternyata anda duduk Sungai Lang baru. Kiaskanlah dengan benda lain. Tapi jangan salah kias. Allah tahu aku malas mengaji. Allah memang nak aku malas mengaji. Ternyata aku sekarang memang malas mengaji. Boleh ke macam tu? Nanti jadi Jabariyah. Yang penting kamu kena usaha. Itu penting. Alright? Ya. Jadi jenis ta'aluk ta'thiri memberi kesan ataupun bekas. Jadi bila disebut sebab ta'aluk, ada dia muta'alak, ada dia jenis dia. Kalau kudrat, jenis dia bagi kesan. Kesan ada ke tak ada? Tu ya. Kesan ada ataupun tiada. Okey, saya berhenti di sini. Kau apa dah? Saya terlewat 7 minit. Okey, berhenti di sini, sambung lagi bulan depan minggu kedua insya-Allah. Diparingi waras kapeh panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.